Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 11 September 2021. Bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita saksikan paparan utama malam ini. 3 juta pelajar dijangka selesai vaksinasi sebelum sesi sekolah 2022 bermula. Tujuh tawaran transformasi parlimen suburkan lagi sistem demokrasi berparlimen. Ramai 3 juta pelajar berusia 12 tahun ke atas dijangka selesai disuntik vaksin COVID-19 sebelum sesi persekolahan 2022 bermula. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata sasaran itu merupakan petunjuk prestasi utama KPI kementeriannya. Negara dalam 3 juta. Sempatkah semua ni 3 juta divaksinasi sebelum school reopening? Itu KPI kita. Sebelum awal tahun pembukaan sekolah bulan Januari ya. Januari. Ya. Tetapi kalau tanya tentang pembukaan sekolah untuk tahun ini, kita akan buat serentak. Besok Yang Berhormat Menteri Pendidikan akan umumkan pembukaan sekolah secara berperingkat untuk tahun 2021. Jadi untuk itu kita akan buat serentaklah program vaksinasi. Tetapi untuk awal tahun persekolahan tahun 2022 then we can give all by then. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat bersama Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yew di Komtar. Dalam pada itu, Khairy berkata lebih 130,000 pelajar di Pulau Pinang akan mula divaksin mulai hujung bulan ini. Proses vaksinasi akan diadakan di sekolah-sekolah sekitar negeri berkenaan. Para pelajar perlu terlebih dahulu mendapat kebenaran vaksinasi daripada ibu bapa atau penjaga sebelum disuntik. Dalam pada itu, Khairy turut memaklumkan kementeriannya sedang mempertimbangkan untuk memberi sumbangan unit peranti bagi memantau tahap oksigen atau pulse oximeter kepada golongan yang memerlukan. Langkah berkenaan bagi mengurangkan kes komplikasi kandungan oksigen rendah happy hypoxia dalam kalangan pesakit COVID-19. Ya, jelas beliau terdapat peningkatan kes dalam golongan yang lebih muda. Dikesan berdepan gejala happy hypoxia yang menjadi pembunuh senyap tidak bergejala pesakit COVID-19. Usaha yang kita akan tingkatkan adalah pemberian alat mengesan kadar oksigen dalam darah ataupun oximeter kepada mereka yang berisiko tinggi. Saya telah minta supaya kita dengan segera melaksanakan kiraan bajet untuk kita mengadakan satu assistance ataupun sumbangan oximeter kepada keluarga yang memerlukannya. Dalam perkembangan di Pulau Pinang, Khairy berkata seramai 200 kaki tangan barisan hadapan akan dihantar dalam masa terdekat bagi membantu negeri tersebut berdepan peningkatan kes COVID-19. We are also mobilizing and remobilizing satu usaha untuk kita menghantar 200 kaki tangan barisan hadapan tambahan terdiri daripada medical officer, medical assistant dan juga jururawat. Di Pulau Pinang ini ada kekurangan jururawat yang mana kita akan dimobilize daripada negeri-negeri lain. Sementara itu, Khairy turut mengumumkan lantikan Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim sebagai penyelaras antara Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Kerajaan Persekutuan berhubung isu membabitkan COVID-19.
Di Sarawak, proses pemberian vaksin untuk 289,200 remaja dijangka selesai sepenuhnya menjelang akhir Oktober sebelum negara beralih ke fasa endemik. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini pemberian vaksin kepada golongan itu yang berumur 16 dan 17 tahun dijangka selesai sebelum sekolah dibuka pada 3 Oktober. Sebelah situ kita akan terus memberi vaksinasi kepada remaja yang berumur 12 tahun hingga ke 15 tahun. Dan ini kita harap akan dilengkapkan pada hujung Oktober, kira-kira 22 Oktober ataupun 26 Oktober. Dan insya-Allah saya rasa bahawa pada hujung tahun kita dapat melengkapkan vaksinasi di mana kita dapat mewujudkan imunisasi kelompok di seluruh negeri Sarawak. Jumlah remaja di negara ini adalah kira-kira 10.3% daripada keseluruhan populasi. Dalam perkembangan lain, beliau turut memaklumkan kerajaan negeri sentiasa memantau keperluan melonggarkan SOP COVID-19 mengikut situasi dari semasa ke semasa. Pemantauan itu juga melibatkan arahan kuarantin wajib 14 hari bagi kemasukan ke negeri berkenaan. Terdahulu, Datuk Patinggi Abang Johari membuat tinjauan ke PPV di Dewan Suara Seri Aman sebelum diberikan taklimat mengenai perkembangan semasa program vaksinasi. Remaja 16 dan 17 tahun di Labuan mula disuntik vaksin COVID-19 hari ini sebagai persediaan menjelang pembukaan sesi persekolahan bersemuka 4 Oktober depan. Proses vaksinasi dibuat secara berperingkat membabitkan 2,500 pelajar dari 12 sekolah. Lain daripada program pemvaksinan ini juga, insyaAllah minggu hadapan kita juga membuat program sanitasi untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka ini. Jadi ini adalah salah satu usaha dan juga saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kerajaan kerana kita difahamkan bahawa Labuan adalah wilayah kedua untuk program pemvaksinan untuk pelajar-pelajar sekolah ini. Murid-murid bersekolah yang sekolah tingkatan 4 dan tingkatan 5 dahulu, manakala hari Senin, hari Selasa kita akan coverkan untuk mana-mana yang tercicir yang tidak bersekolah dan kita akan buka untuk walk-in pada waktu tersebut. Para pelajar yang ditemui lebih yakin untuk hadir ke sekolah setelah janganlah takut untuk mengambil vaksin. Vaksin ini selamat dan kita boleh waspada daripada penyakit COVID-19 ini. Jadi marilah kita sama-sama mencegah dan menjaga keluarga kita daripada COVID-19. Dapat vaksin lebih selamatlah kepada semua orang. Kalau di sekolah lebih efisiensilah untuk membelajar. Pemberian suntikan dos kedua dijangka bermula awal bulan depan. Baik, ini pula susulan isu penerima tidak memperoleh sijil vaksinasi meski sudah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, kementeriannya dan KKM telah mengenal pasti punca masalah dan melakukan tindakan segera bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Jelas beliau, masalah tersebut wujud antaranya disebabkan penerima mengisi maklumat peribadi yang tidak lengkap, salah atau tidak sama dengan data Jabatan Pendaftaran Negara. Juga nombor siri vaksin tidak dikemaskini petugas di stesen akhir vaksinasi. Individu yang menerima vaksin di luar program imunisasi COVID-19 kebangsaan seperti kendalian kedutaan, pihak swasta atau kerajaan berdepan masalah sama. Data mereka perlu disahkan terlebih dahulu sebelum sijil vaksinasi dikeluarkan. Kawasan yang pencapaian internet ataupun mungkin lemah, kita perlu menggunakan kaedah manual lah. Kaedah manual ini yang kita sedang perbaiki supaya kita cepat daftarkan dalam sistem MyVAS dan juga dapat mengeluarkan sijil selepas pendaftaran CITF. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas melawat PPV Dewan Seri Tunjong Kota Baru.
Sebanyak 90.5% atau 21.19 juta populasi dewasa Malaysia sudah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 setakat semalam. 72% atau 16.85 juta populasi dewasa pula telah lengkap vaksinasi. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Jumlah kes baru COVID-19 hari ini 19,550 kes, berkurang daripada 21,176 kes malam. Sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes di Malaysia sebanyak 1.96 juta kes. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara. Tujuh tawaran transformasi parlimen yang diumumkan Perdana Menteri dapat menyuburkan lagi sistem demokrasi berparlimen negara. Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Dato' Azhar Azizan Harun berkata kajian terperinci dan mendalam perlu dibuat sebelum penggubalan rang undang-undang berkaitan dapat dilakukan. Ujarnya lagi, kesemua tawaran tersebut mampu direalisasikan sebelum pilihan raya umum ke-15. Kita hendak memperkukuhkan jawatan kuasa pilihan tu, saya rasa boleh dibuat dengan agak cepat dan untuk memberi komposisi jawatan kuasa pilihan yang lebih seimbang di antara kerajaan dan pihak pembangkang tu pun boleh dibuat dengan cepat. Untuk memberikan status kepada ketua pembangkang tu, status menteri dan saraan yang berpatutan tu pun saya rasa boleh dibuat. Cuma dari segi perundangan tu saya rasa untuk mengadakan satu draft atau satu draft rang undang-undang yang baik, yang menyeluruh dan bukan yang boleh menimbulkan lebih banyak masalah di masa hadapan, saya rasa itu boleh mengambil masa sedikitlah. Dato' Azhar ditemui selepas menjadi panel jemputan dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim mengalu-alukan pengumuman tawaran transformasi parlimen dan pentadbiran kerajaan. Beliau turut menyifatkan ia sebagai satu permulaan yang baik. Dalam satu kenyataan, beliau yang juga Presiden PKR berkata, proses perbincangan masih berjalan untuk mencari titik persamaan yang terbaik bagi menangani krisis pandemik COVID-19. Ia termasuk bagi menjaga nyawa dan keselamatan diri daripada ancaman wabak dan membebaskan rakyat daripada cengkaman ekonomi. Antara tujuh tawaran itu adalah keanggotaan jawatan kuasa pilihan khas parlimen akan diseimbangkan antara ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Ahli parti pembangkang turut dilibatkan dalam Majlis Pemulihan Negara dan Ketua Pembangkang diberikan saraan dan kemudahan setara seorang menteri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar dan Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Al-Amin, masing-masing mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara petang tadi. Turut berangkat pada istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia itu ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat yang berlangsung di Singgasana Kecil kira-kira pukul 2.35 petang itu turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Masing-masing melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia serta menandatangani dokumen rasmi pelantikan disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Tan Sri Noh yang juga ahli Parlimen Tanjung Karang tidak dapat mengangkat sumpah pada 30 Ogos lalu kerana menjadi kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Manakala Datuk Muhammad, ahli Parlimen Kimanis pula disahkan positif COVID-19.
Dengan istiadat tersebut, maka lengkaplah pembentukan kabinet di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail yang terdiri daripada 31 menteri termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri. Malaysia berdepan kekurangan pekerja sektor 3D yang serius. Paparannya seketika nanti. Terus bersama Berita Perdana. Malaysia mencatat kemasukan modal asing 7.7 bilion ringgit pada Ogos 2021, iaitu tertinggi sejak Jun 2020. Jumlah tersebut telah mengimbangi aliran keluar dialami 2 bulan sebelumnya. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi satu kenyataan media berkata, pelabur asing telah menjadi pembeli utama dengan pelaburan bersih di pasaran bon ringgit sejumlah 6.6 bilion ringgit, manakala 1.1 bilion ringgit bagi pasaran ekuiti negara. Malaysia terus mencatat aliran masuk bersih modal pelabur asing didorong kemajuan positif Pelan Pemulihan Negara PPN yang telah menambah baik situasi keseluruhan kesihatan awam. Pembukaan semula ekonomi secara beransur-ansur melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan juga telah menetapkan hala tuju bagi pemulihan ekonomi yang lebih kukuh untuk suku keempat 2021. Walaupun ekonomi Malaysia berdepan dengan cabaran peningkatan kadar jangkitan yang berterusan, kemajuan positif vaksinasi dan pengawalan kes COVID-19 yang kritikal dijangka mendorong pertumbuhan. Industri pembinaan negara berdepan kekurangan tenaga kerja dalam sektor pekerjaan kotor, bahaya dan sukar atau 3D yang amat serius. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, situasi itu mengakibatkan kelewatan dalam pembangunan beberapa projek utama kendalian kerajaan persekutuan dan negeri. Jelas beliau, warga tempatan kurang berminat menyertai sektor pekerjaan 3D meski gaji ditawarkan adalah kompetitif. Justru Malaysia banyak bergantung kepada warga asing untuk melakukan pekerjaan tersebut. Bagaimanapun, buruh asing sukar dibawa masuk ke Malaysia susulan ancaman varian Delta COVID-19. Kalau workers ada cabaran tadi, we must come up with action plan. Bagaimana kita boleh bawa pekerja dalam keadaan pandemik ini, bawa daripada luar, import, macam mana kita nak bawa mereka masuk supaya mereka kuarantin, mereka tidak menjadi penyebab tersebarnya COVID varian baru di negara-negeri kita, for example. So that action plan must be diambil secara bersama. Beliau memaklumkannya semasa lawatan kerja di Bintango, Sarawak. Mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN AEM ke-53 dan mesyuarat berkaitan berakhir dengan kata sepakat. Semua negara anggota bekerjasama menggiatkan semula ekonomi serantau. Fokus utama mesyuarat 2 hari itu menjurus kepada usaha pemulihan semula ekonomi serantau menerusi pelaksanaan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN ACRF. Antara inisiatif di bawah ACRF yang telah dimeterai termasuk Perjanjian Kesepakatan Pemulihan Komprehensif ASEAN RCEP selain semakan dokumen Pelan Tindakan Kerangka Integrasi Digital ASEAN atau DIFAP 2019-2025. Pada mesyuarat berkenaan, delegasi Malaysia diketuai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Mesyuarat juga mengalu-alukan pemuktamatan Pelan Hala Tuju Bandar Seri Begawan, agenda transformasi digital ASEAN untuk memacu pemulihan ekonomi dan penyepaduan ekonomi digital ASEAN. Dalam menyokong Pelan Hala Tuju tersebut, Datuk Seri Muhammad Azmin menyifatkan sudah tiba masanya untuk menangani keperluan segera dan jangka pendek bagi transformasi digital rantau ini.
Putus tali tempat bergantung, terban tanah tempat berpijak. Itulah nasib yang dialami 5 beradik di Klang Selangor yang menjadi yatim piatu sekelip mata apabila kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Meskipun berat untuk diterima, anak sulung Intan Iwanina Muhammad Suhaimi reda dan mula menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Kupasan lanjut menerusi segmen COVID itu benar bersama wartawan Syamimi Saripan. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej kita hari ini hari-hari sepanjang tempoh kita digunakan membantu pesakit COVID-19. Dalam dakapan senja ku renungi 2021 bagaikan tahun duka buat 5 beradik ini apabila mereka sekeluarga dijangkiti virus COVID-19 sebelum ibu mereka, Ramlah Mukhtar, 43 tahun, disahkan meninggal dunia pada 31 Julai lalu. Episod luka itu tidak terhenti di situ apabila bapa, Muhammad Suhaimi Zakaria, 55 tahun, menyusul seminggu kemudian. Tiada apa yang dapat menggambarkan kesedihan remaja berusia 21 tahun itu bersama 4 adiknya, Badrishiah Izzah 19, Uzair Wazini 16, Ahmadi Nijat 12 dan Nisa Ailaini 5 tahun setelah kehilangan kedua-dua insan tersayang. Mula saya memang tak diterima sebab orang semua cakap saya kuat, tapi bila saya fikir balik, saya macam tak kuat pun. Saya rasa saya tak kuat. Sebab macam banyak benda semuanya macam dah atas saya. Saya yang kena settlekan adik-adik semua. Selama-lama macam orang macam sabarlah, awak kuat, kakak kuat semua. Saya terpaksa kuat untuk adik-adik saya lah. Apa yang paling disesalkan sebagai anak, mereka tidak berupaya menguruskan sendiri jenazah ibu dan bapa. Sebaliknya, hanya mampu melihat dari jauh jasad kedua-duanya dikebumikan. Kalau Umi dengan Abang meninggal, tolonglah mandikan Umi. Kakak dengan Angah mandikan Umi. Uzair tolonglah tanam Umi. Sebab Umi nak anak-anak Umi yang buat semua benda tu. So, bila mak ayah saya meninggal sebab COVID, macam semua benda tu tak boleh nak buat. Lepas tu macam adik saya sendiri pun tak boleh nak masuk untuk hantar sampai ke liang lahat. Saya macam sedih lah. Bila saya pergi ziarah, saya rasa macam terngiang-ngiang apa yang mak saya pesan semua tu. Meskipun ramai tampil memberi bantuan dan sokongan, Intan masih risau akan masa depan adik-adiknya yang membesar tanpa perhatian ibu bapa. Namun dia cekal menghadapi ujian itu demi melunaskan hasrat orang tuanya melihat anak-anak berjaya dalam pelajaran. Macam saya fikirlah macam dalam masa macam apa yang akan jadi kat masa depan sebab mak ayah saya ni tak ada bukan sekejap. Mak ayah saya ni tak selama-lamanya. So saya macam terfikir macam mana masa depan adik saya sebab dulu masa daftar sekolah-sekolah semua mak ayah saya yang settlekan. Sekarang ni saya pula kena fikirkan. Saya fikir macam banyaklah benda yang fikir. Kesan pandemik ini cukup besar buat mereka yang masih bertatih menjalani kehidupan tanpa nahoda utama keluarga. Apatah lagi untuk si kecil ini yang masih tidak mengerti apa-apa. Kalau window, kena buat baik. Kena belajar rajin-rajin. Kena pergi sekolah rajin-rajin. Betul. Saya kena doa rajin-rajin, solat rajin-rajin. Semua rajin-rajin. Jadi baik. Tak rajin lah. Jadi baik, nanti masuk syurga. COVID tu betul-betul ada lah. Siapa yang tak percaya tu, tolonglah percaya. Sebab benda tu kalau kena kat diri sendiri baru nak percaya, rasa macam tolonglah, berhati-hatilah itu je. Pada siapa yang senasib dengan saya, yang kehilangan mak ataupun yang ayah ataupun kehilangan kedua-duanya, saya harap kamu semua kuatlah, tabah menghadapi semua. Saudara, hancur leburnya hati orang tua adalah ketika kehilangan anak. Dan patah hati terbesar bagi seorang anak adalah kehilangan orang tua untuk selamanya. Ya, ajal maut di tangan Tuhan, namun pemergian akibat COVID-19 memungkinkan kita kepada dua perkara. Sama ada kita ditangisi atau menangisi. Syamimi Saripan, COVID itu benar. Hembusan bayu
lemah longlah langkah kakimu lambaianmu. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita harungi hari-hari sepanjang tempoh kegiatan berbantu kesakit COVID-19. Baik, jenazah bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia PDRM Tan Sri Zaman Han Rahim Han selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatus Sakinah Bukit Kiara kira-kira pukul 5.20 petang. Allahyarham yang berusia 80 tahun meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada pukul 10.25 pagi selepas mengalami pelbagai komplikasi penyakit. Terdahulu, jenazah Allahyarham telah disolatkan di Masjid Bukit Aman pukul 3.30 petang bagi memberi ruang kepada warga PDRM memberi penghormatan terakhir. Orang yang terkemuka lah antara pegawai yang terkemuka disebabkan dia cukup cergas dan cukup komited daripada dulu, muda-muda dulu, sehinggalah dah pension ni pun dia masuk organisasi ni, organisasi itu, dia tak boleh diam. Dia sangat itu. Jadi dia punya achievement tu banyak lah. Macam Botak Chin tu, Japanese Red Army, Bentong Kali, itu semua dia handle dulu tu. Tan Sri Zaman Han ketika menerajui JSJ Bukit Aman sekitar penghujung 80-an dan awal 90-an cukup dikenali dengan ketegasannya dalam menjalankan tugas hingga membawa kepada penyelesaian kes berprofil tinggi. Antaranya kes tebusan di penjara Pudu pada tahun 1986, kes Botak Chin dan melaksanakan tugasan memburu penjenayah paling ditakuti P. Kalimutu hingga akhirnya ditembak mati pada 29 Jun 1993. Baik, sebenarnya untuk perkembangan sukan malam ini kita akan bersama dengan Azam. Azam, teruskan. Pendedahan berguna buat pemain muda negara. Nantikan penampilan Ronaldo di Old Trafford malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Edisi sukan kita mulakan dengan perkembangan badminton. Jaguh perseorangan lelaki negara Lee Zijia akan mengetuai skuad muda negara dalam kejohanan Piala Sudirman dan Piala Thomas yang bermula hujung September dan Oktober ini. Perkara itu disahkan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Norza Zakaria ketika mengumumkan senarai pemain yang akan beraksi di 3 kejohanan termasuk Piala Uber di Akademi Badminton Malaysia hari ini. Dalam senarai tersebut, Zijia diberi peranan sebagai kapten dalam 2 kejohanan berdasarkan prestasi dan reputasinya sebagai juara All England 2021. Bagi kempen Piala Sudirman, pemain berusia 23 tahun dari Kedah itu akan diiringi 2 lagi perseorangan lelaki, Ang Ziyong dan Aidil Soleh Ali Sadikin. 4 pemain beregu lelaki turut terpilih iaitu pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia, Soh Wuyek, selain Man Wei Chong dan T. Kai Wun. Sementara pemenang pingat emas Sukan Si Filipina 2019, S. Kisona, akan menjadi tunjang acara perseorangan wanita dan akan dibantu pemain muda K. Lakshana, manakala gandingan Politan dan M. Tinah akan membawa cabaran beregu wanita. Saingan Piala Sudirman akan berlangsung di Vantaa, Finland bermula 26 September hingga 3 Oktober dengan Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Jepun, England dan Mesir. Berselang seminggu selepas Piala Sudirman, Zijia akan kembali menyertai skuad lelaki negara dalam kempen Piala Thomas di Aarhus, Denmark. Dia akan dibantu 4 lagi perseorangan lelaki negara iaitu Ziyong, Aidil Soleh, Chiam Junwei dan Leong Junhao. Acara beregu lelaki pula, Malaysia menyenaraikan gandingan Aaron Wuyek, Goh Zafei, Nur Izzuddin Rumsani dan 3 pemain lain iaitu Man Wei Chung, T. Wai Kun dan Loh Hang Yi.
Manakala skuad Piala Uber pula akan diketuai pemain beregu berusia 27 tahun Lee Ming Yan sambil pemain perseorangan Siti Nur Syuhaini Azman menjadi ahli termuda pada usia 17 tahun. Dalam pada itu, Persatuan Badminton Malaysia meletakkan sasaran ke peringkat suku akhir dalam kempen Piala Sudirman, Piala Thomas dan Uber 2021. Menurut Presidennya Tan Sri Noza Zakaria, keputusan untuk menyenaraikan pemain muda kali ini dibuat bagi memberi pendedahan awal kepada mereka beraksi dalam kejohanan utama sebagai persiapan menghadapi Sukan Olimpik Paris 2024. Berbaki kurang setahun sebelum Piala Sudirman 2020 serta Piala Thomas Uber 2022, Tan Sri Noza percaya penyertaan dalam kejohanan utama ini akan memberi cabaran kepada mental dan keupayaan pemain muda untuk mengatasi tekanan pada tahap tertinggi. Tambahnya, ini juga adalah permulaan bagi mereka untuk bersaing dalam kalangan pemain berkelas dunia yang lain sebelum bermulanya kejohanan-kejohanan kelayakan bagi Sukan Olimpik Paris 2024. Sasaran will be all three quarter final minimum. Ya, cuma tiga. Okay. Dan apa yang lebih penting ialah pendedahan kita terhadap skor yang skor. Berdasarkan kita punya previous Olympic experience, I think we are very serious about targeting 2 qualifications every department. Ya. So I think it's about to move. We want to take that challenge to have 2 wakil tiap-tiap ni. Dan sebab itu kita mahu memulakan pasukan yang muda. Ini kali pertama Badan Induk Badminton Negara itu menghantar skuad muda bagi menghadapi Piala Sudirman, Piala Thomas dan Piala Uber. Baik, kita ke perkembangan bola sepak. Digelar pendatang baharu dalam saingan Liga Super 2021 tidak menghalang Penang FC untuk menunjukkan taring sebenar mereka dalam persaingan musim ini. Berkongsi 40 mata bersama Kedah Darul Aman FC, skuad Harimau Kumbang itu bukan sahaja berpeluang merangkul gelaran naib juara jika menang ke atas Terengganu FC malam esok. Malah mereka juga bakal melakar sejarah tersendiri dengan menangi slot ke Piala AFC pada musim depan. Ketua Jurulatih Penang FC, Thomas Trucha berkata saingan sengit 3 penjuru kali ini telah membuatkan pasukannya semakin lapar untuk memburu tiket ke Piala AFC. Jelasnya, dia mahu melihat Penang FC dilabel sebagai sebuah pasukan yang hebat bukan sahaja di Malaysia, malah juga di peringkat Asia. Untuk itu, pengendali kelahiran Republik Czech tersebut mahu anak-anak buahnya mencatat kemenangan ke atas Terengganu dengan jaringan yang besar bagi mengelak impian mereka musnah di tangan Kedah. Tambah Trucha, Penang FC diletakkan sasaran mengakhiri liga di tempat ke-6 teratas pada awal musim. Namun prestasi menakjubkan mereka yang menyaksikan pasukan berada di kedudukan ketiga setakat ini merupakan satu bonus dan tidak dijangka. Dalam pada itu, penentuan kejuaraan Liga Premier nampaknya terpaksa ditentukan pada perlawanan terakhir selepas Negeri Sembilan FC berjaya merampas kembali kedudukan pendahulu daripada Sarawak United FC hasil kemenangan tipis 1-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Penyerang import Negeri Sembilan, Francis Kone, muncul wira pasukan apabila menebus kegagalannya menjaringkan penalti sebelum itu dengan gol kemenangan pada lewat babak kedua. 3 mata bahaga yang diraih itu meletakkan Negeri Sembilan di persada liga dengan 38 mata. 1 mata mengatasi pencabar terdekat Sarawak United yang mengumpul 37 mata selepas 19 perlawanan. Saya yakin dengan prestasi kebelakangan ini pasukan NFC memang konsisten. Kita menang di perlawanan away dan juga kita menang di home. So kalau mereka boleh meneruskan prestasi yang mereka tunjukkan hari ini dan juga perlawanan sebelum ini masa kita menewaskan Kuching City, saya rasa tidak mustahil kita boleh menjuarai liga. Skuad Hobing Jang Hobin itu kini hanya memerlukan kemenangan ke atas PDRM FC pada aksi terakhir yang bakal berlangsung di laman sendiri 21 September depan. Sementara itu, jurulatih Sarawak United, E. Ilavarasan tetap memuji persembahan anak-anak buahnya meskipun timbul ketidakpuasan hati dengan beberapa tindakan pengadil.
Kena siku itu sepatutnya foul. Dia boleh bagi gol tu straight goal. Mana ada logiknya? Sebab tu orang marah. Kalau game ni habis tengah pasal 91 minit, tinggal 2-3 minit ya. Right. So I nak question decision ni pun tak guna. So of course lah kita memang tak berapa puas hati lah apa yang jadi pada hari ini lah. Tapi overall game wise, I think lebih kurang sama peluang lah. Dua-dua tim pun balance lah. Dalam perlawanan tersebut, penjaga gol tuan rumah Syarbini Alawi dilayangkan kad merah akibat mengasari pemain lawan ketika cuba menyelamatkan bola tinggi pada minit ke-66. Keputusan pengadil itu mula mencetuskan insiden panas dalam kalangan pemain kenyalangan mas itu yang tidak puas hati dengan hukuman tersebut. Tindakan penyerang Negeri Sembilan Francis Coney yang membuka jersey ketika meraihkan jaringan turut mengundang kad kuning kedua sekaligus diperintahkan keluar padang. Aksi panas juga tidak terhenti begitu sahaja. Malah ia turut berlanjutan selepas tamat permainan apabila pertahanan Sarawak United Badrul Afendi yang berbalut kepalanya akibat kekasaran awal Coney tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang mengesahkan jaringan penyerang Togo itu sekaligus memaksa campur tangan rakan sepasukan serta pihak pengawal perlawanan. Ibarat mati hidup semula, itu reaksi pengusaha industri sukan yang menyambut baik keputusan kerajaan melonggarkan prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti sukan, riadah dan rekreasi yang diumumkan baru-baru ini. Rata-rata pengusaha industri sukan itu meluahkan rasa lega dan bersyukur atas kebenaran kerajaan selepas hampir 2 tahun tidak beroperasi. Pengendali gelanggang futsal Ebenezer Lassal berkata kebenaran yang diberikan oleh kerajaan itu sememangnya satu berita gembira kepada mereka. Untuk itu, mereka telah mengambil langkah yang ketat dengan melakukan proses sanitasi premis terlebih dahulu, termasuk mengambil langkah pemeriksaan ketat ke atas semua pengunjung yang hadir bagi memenuhi syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Customers dan banyak-banyak players suka bermain sampai tak dapatlah nak booking sebab mereka habis kerja lambat, ada tanggungjawab masing-masing. So kami berharap agak masa lah akan extend lah sampai at least pukul 12 lah. Yes. Tambahnya, operasi pada hari pertama mendapati semua pengunjung memberi kerjasama yang sangat baik dan semuanya turut berjalan lancar. Sementara itu, rata-rata peminat sukan futsal yang ditemui turut melahirkan rasa teruja apabila dapat kembali beraksi di atas gelanggang selepas sekian lama menunggu. Saya rasa ini sememangnya langkah yang baik kerana sudah lama fasiliti sukan ini tak beroperasi dan juga itu masyarakat pun telah lamalah menunggu untuk berita ini untuk dibawakan. Ia juga antara aktiviti Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di saat ini, masih lagi terdapat satu sistem bertekanan rendah iaitu ribut tropika Konson yang kini berada 154 km daripada bandar Da Nang, Vietnam dan kini ianya bergerak menghala ke arah barat semakin menjauhi daripada rantau negara kita. Baik, dengan adanya ribut tropika ini, ianya sedikit sebanyak telah mempengaruhi corak tiupan angin dan juga kelajuan angin di kawasan perairan Laut Cina Selatan yang mana angin akan terus bertiup dengan agak kencang. Justru itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lob bergelora. Kategori pertama menyebabkan kawasan perairan
Phuket, Selat Melaka Utara, begitu juga di kawasan perairan Condor, Reef North dan juga Palawan, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan negeri laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 13 September 2021. Baik, selain daripada itu juga, Malaysia juga telah mengeluarkan amaran cuaca waspada melibatkan beberapa negeri di utara semenanjung Malaysia, yang mana kita jangkakan hujan lebat boleh berlaku di beberapa negeri ini. Kawasan yang terlibat adalah di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Baik, bagi keadaan ini kita jangkakan akan bermula esok 12 September sehingga ke 13 September 2021. Jadi pada orang ramai diharapkan lebih berhati-hati. Kenapa? Kerana kadang-kala hujan lebat ini boleh menyebabkan banjir. Jadi janganlah anda memandu ke kawasan banjir. Elakkan daripada melalui jambatan yang tidak kukuh dan jalan yang sering kali dinaiki air. Dan pastikan kenderaan anda diletakkan di tempat yang tinggi. Begitu juga segala harta benda yang lain agar terjamin daripada kerugian dan kemusnahan akibat daripada banjir. Yang mana tinggal di pesisir pantai, elakkan daripada pergi ke laut dengan menggunakan kapal ataupun bot kecil. Bila kita akan beralih ke paparan gempa radar bagi melihat apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, bagi semenanjung Malaysia, pada ketika ini hujan di satu tempat masih lagi berlaku melibatkan beberapa negeri, yang melibatkan daerah Kampar, Batang Padang di negeri Perak, begitu juga di daerah Bera, Maran, Rompin dan juga Pekan di negeri Pahang, serta di daerah Besut, Setiu di negeri Terengganu dan juga di Jajahan, Pasir Putih, Macang dan juga Kuala Kerai di negeri Kelantan. InsyaAllah keadaan ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, kita akan beralih ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, keadaan yang agak lembap kini sedang berlaku, yang mana hujan lebat dan ribut petir kini sedang berlaku menyebabkan sebahagian besar di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman. Dan keadaan ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Bagi negeri Sarawak, pada kini hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku menyebabkan di bahagian Limbang dan juga di bahagian Kapit. InsyaAllah keadaan ini akan beransur reda menjelang ke lewat malam nanti. Di bahagian-bahagian lain buat masa kini alhamdulillah dalam keadaan mendung, tiada hujan yang berlaku. Dan selain daripada itu, bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa. Serta anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Baiklah, seperti kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Baiklah, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peralihan ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bagi kawasan Lembah Kelang yang bermula semalam melahirkan rasa teruja dalam kalangan masyarakat. Meskipun diberi kebenaran merentas daerah, ia bukan bermakna orang ramai boleh mengabaikan amalan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Haudi Muhammad Nur ada laporannya.
Tinjauan kami bermula pada pukul 10 pagi di Plaza Tol Jalan Duta menghala ke utara mendapati aliran trafik bergerak lancar. Manakala selepas itu, kami terus menuju ke kawasan rehat dan rawat Jejantas Sungai Buloh dan juga kawasan rehat dan rawat Rawang Utara untuk melihat keadaan para pengguna dan juga tahap pematuhan SOP yang disediakan oleh pihak PLAS. Alhamdulillah lah, syukur banyaklah kepada kerajaan kerana telah memberi sedikit kelonggaran. Longgar tu bukan sebarang longgar, walaupun masih longgar pun kita terpaksalah. SOP masih lagi perlu ditekankan. Alhamdulillah lah, sebabnya kerajaan ni dah membenarkan ya kami merentas daerah. Dan memang amat gembira sebab kami daripada Felda Sungai Tengah Selatan, Hulu Selangor. Jadi kami ni akan pergi menziarahi anak kami di Semenyih Kajang. Para peniaga juga menyambut baik kelonggaran yang diberikan kerana ia dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan mereka. Semalam kebenaran diberi untuk dine-in, saya nampak pengunjung bertambah. Jadi bila pengunjung bertambah tu, urus niaga kami pun meningkat juga. Semalam boleh kata saya dah boleh mencecah dapat 50% daripada asal lah. Saya rasa kalau bila buka nanti rentas negeri, saya rasa boleh kembali ke 90 ke 100% lah. Pelbagai sektor ekonomi dan juga aktiviti sosial telah dibuka, terutamanya negeri yang telah beralih ke fasa 2 PKP. Ramai yang mengambil peluang untuk pulang ke desa berjumpa dengan keluarga tercinta dan juga membawa keluarga mereka untuk bercuti dalam gelembung fasa 2 PKP tersebut. Tapi perlulah ingat, kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Perlulah ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Yang paling penting, lengkapkan diri anda dengan vaksinasi. Audi Muhammad Noor untuk berita RTM. Ya, sementara itu kru RTM turut membuat tinjauan udara bersama Pasukan Gerakan Udara PGU Polis Diraja Malaysia PDRM susulan peralihan Lembah Kelang ke fasa 2 PPN. Warga kota pastinya dilihat tidak melepaskan peluang dengan kelonggaran yang diberikan. Kita bersama Amirul Syafiq dengan laporannya. Baiklah, hari ini memasuki hari kedua fasa 2 Pelan Pemulihan Negara bagi penduduk di sekitar Lembah Kelang. Kemungkinan juga warga kota hari ini ataupun semalam tidak melepaskan peluang untuk merentas daerah, khususnya di kawasan sekitar Selangor. Baiklah, sebentar sahaja lagi saya bersama Pasukan Gerakan Udara PDRM akan meninjau lokasi-lokasi tumpuan pelancongan di sekitar Selangor. Tinjauan bermula pukul 3 petang dan berakhir 5 petang disertai seorang pegawai operasi dan 2 anggota dari Pengkalan Semenanjung Subang. Pergerakan trafik bermula di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR 2 menuju ke arah Selayang, terkawal meskipun terdapat pertambahan kenderaan. Selepas itu kami menuju ke arah Rawang dari Sungai Buloh. Keadaan trafik berjalan lancar. Seterusnya ke lokasi tumpuan pelancongan orang ramai di sekitar Selangor, antaranya Rumah Padi Sekincan, Pantai Sky Mirror dan Pantai Remis. Jam menunjukkan pukul 4.30 petang dan saya sekarang berada di 1000 kaki di udara. Ketika ini pihak PGU PDRM sedang membuat tinjauan di lokasi pelancongan di Pantai Remis, Kuala Selangor. Dari pemerhatian saya, kenderaan kian bertambah dan warga kota mengambil kesempatan untuk bercuti bersama keluarga mereka. Secara keseluruhan, kita dapati kenderaan makin bertambah, terutamanya kerana cuti hujung minggu. Kita dapati orang ramai mengambil kesempatan untuk berkunjung, khususnya di tempat-tempat pelancongan di tepi pantai dan sebagainya. Amirul Syafiq, Berita RTM.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa hari ini mengadakan lawatan kerja ke Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR di Angkasa Puri. Beliau yang tiba pada pukul 2.45 petang disambut pengarah IPTAR Roziah Naam dan seluruh warga kerjanya. Sejurus tiba, Tan Sri Anwar terus menandatangani buku pelawat IPTAR. Beliau diberi taklimat pengurusan dan pengoperasian IPTAR selama 1 jam. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Muhammad Mentek. Lawatan kerja berkenaan merupakan lawatan pertama selepas beliau menjawat jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia bulan lalu. Baik saudara, berita perdana edisi 11 September 2021 berakhir di sini. Terus kibarkan jalur gemilang, #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.